السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada di rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Menurunkan barakah, rahmah, maghfirah, menambahkan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan kepahaman ma'alim Islam dan beramal dengan tuntunan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai kepada muka surat 185. Ya kan? Jadi kita baca ayat, ambil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursaina ke atas kamu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepada kalian dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling tada setelah adanya perjanjian itu. Maka kalaulah tidak kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya kamu menjadi orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar larangan di kalangan kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu seperti kera yang hina
maka kami jadikan yang sedemikian itu sebagai pengajaran bagi orang yang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, awal bulan lalu kita dah sampai pada tafsir dan ulasan. Kita terhenti pada perkataan kamu sedar, ya, bawah tu, kamu sedar telatah nenek moyang kamu. Ini adalah berkenaan dengan cerita yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Kita terus masuk tajuk. Bismillah. Kamu sedar tentang telatah nenek moyang kamu yang melanggar batas-batas hukum Allah dengan menangkap ikan pada hari Sabtu, walhal perbuatan tersebut telah diharamkan kerana ia boleh mengabaikan pelaksanaan ibadat. Nabi Musa alaihi salam telah melarang mereka daripada bekerja pada hari tersebut. Baginda mewajibkan mereka taat kepada Tuhan pada hari tersebut dan mengharuskan bekerja pada hari-hari lain selain dari hari Sabtu dalam seminggu. Jadi tuan-tuan, ya, cerita ini adalah tafsiran pada ayat 65 tu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabr. Ya, kalau dibuka pada tafsir yang lain, ya, yang lebih detail lagi, diceritakan, ya, bahawa peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, di satu tempat menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu satu tempat yang bernama Ilah. Setempat yang bernama Ilah, ya. Dalam Ibnu Katsir ada dimuatkan pendapat Ibnu Abbas ni, tafsir Ibnu Katsir. Jadi dalam tafsir ni tak dimuatkan, jadi kita share lah, ya. Satu tempat yang bernama Ilah, ya, Hamzah, ya, ya lam ta, Ilah, iaitu satu qaryah yang terletak di antara Madian wa Tur. Satu tempat Madian dalam negara Palestin, ya. Tur, Bukit Tur Sinai yang sekarang ni Mesir lah, ya. Dan ada juga pendapat daripada sanad yang lain, ya, dimuatkan juga oleh Ibnu Katsir, iaitu satu tempat yang bernama Tabariyah di Syam juga, Syam, ya. Jadi ini pendapat Az-Zahri, ya. Jadi yang dominannya adalah pendapat Ibnu Abbas lah, ya, Ilah. Dia satu kampung, ya, yang menghadap laut, ya. Dalam Al-Quran pun disebut, ya, berkenaan kisah yang sama pada ayat yang lain, iaitu surah Al-A'raf. Tak ada kat sini, kat dalam ni tak disebut. Ada tak disebut surah Al-A'raf? Ada. Tapi dia letak ke depan lagi. Tuan-tuan buka muka surat 189. Ada, dia sebut ke depan lagi. Surah Al-A'raf ayat, bukan 163, maafkan saya, 63. Ya, silap tu. Surah Al-A'raf ayat 63. 189 kita baca ayat dia, detail lagi, ya. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr is ya'duna fi sabt ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim syura'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Benda ni bukan berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada zaman Nabi Musa, tetapi
Nabi Muhammad tahu benda ini dengan jalan wahyu, ala tariqil wahyu minal malaika. Menurunkan wahyu daripada Allah SWT. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tanya kepada mereka, pernah dengar ada cerita ni? Penduduk Madinah. Ayat ni masih lagi diturunkan di Madinah. Ketika itu Nabi bersama dengan orang Yahudi. Tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka orang Yahudi, yang menerima ma'alim pengajaran daripada masyayikh, syekh-syekh mereka, tok-tok guru mereka tentang ajaran Taurat. Walaupun dah menyeleweng dah ketika tu. Menyeleweng dah, seleweng dah. Bukan tak seleweng, tapi masih ada. Masyayikh dia. Penduduk kampung di pinggir laut. Yang dikatakan hadiratal bahri itu menghadap laut. Tak diceritakan kampung mana. Tetapi dalam tafsir didetailkan kaul-kaul, oh ini kampung dia. Wallahu a'lam bissawab. Di pinggir laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, ketika ikan-ikan tersebut menayangkan diri, timbul pada tiap hari Sabtu, tetapi tidak pula timbul menayangkan diri kepada mereka pada hari-hari yang lain. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka bersikap fasik. Apa pun yang berlaku adalah Allah Ta'ala peringatkan, yang demikian itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazalika nabluhum bima kanu yafsukun, kata Allah Ta'ala. Mereka diburu, dikejar, diligan oleh Fir'aun. Kemudiannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyeberangi lautan merah yang luas. Hasil daripada kekuatan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, melalui pukulan tongkat Nabi Musa terbelah laut. Semua ujian dugaan Allah Ta'ala. Sampai di sana ujian juga macam mana salah. Ini pun ujian juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisahnya duk gaduh minta dekat Nabi Musa, berikanlah kami satu kampung. Dapatlah satu kampung duduk Baitul Maqdis. Kemudiannya cerita dia lagi, ini penduduk lain pula, ada lagi satu karya lain, macam ni pula cerita keadaan. Ini semua dugaan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia kata wa kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Bagaimana cerita ini berlaku? Tidak dinakalkan dalam kitab ni. Saya kongsi share dengan tuan-tuan. Saya ambil daripada tafsir Ibn Katsir. Dia kata cerita ini bermula apabila fashtaha ba'duhum as-samaka faja'ala ar-rajula yahfuru hafirata. Sebahagian daripada mereka, di kalangan mereka penduduk ilah ini, teringin sangat, kemaruk sangat tengok ikan banyak timbul pada hari Sabtu. Fashtaha, syahwat, bersahwat akan mereka atas ikan. Bersahwat tu maksudnya teringin sangat nak tangkap ikan. Dah banyak ikan timbul. Faja'ala rajulu yahfiru hafirata. Diceritakan, maka ada seorang lelaki di kalangan penduduk ilah ni, dia pun mulalah menggali lubang hafirah. Ini ceritakan Ibn Katsir lah. Hafirah, lubang. Lubang supaya ikan tu mudah terperangkap masuk dalam tu. Faja'ala ar-rajulu yahfirul hafirah wa yaj'al laha naharan ilal bahri. Dia lorong elok sampai ke laut. Lubang sampai ke laut. Dia letak batas ban, benteng.
Fa iza kana yaumus sabt, bila tibanya hari Sabtu, fa iza kana yaumus sabti fatahan nahar, dia bukalah benteng yang dia tahan tu, ya. Fa aqbalal mauju bil khitan, ombak mauj, mauj ni ombak, al maujud, ombak laut datang bawa sekali dengan ikan-ikan yang banyak timbul tadi. Fa aqbalal mauju bil khitan yadribuha hatta yalqiyaha fil hafirah, pukul ombak tadi masuk dalam lubang. Oh, tak dalam lubang. Lubang dia gali hari penuh. Kan? Fa iza kana yaumul ahad, bila tiba hari Ahad, ya. Dia buat kerja hari bukan hari Sabtu lah, kan. Benda tu berlaku sebelum hari Sabtu. Tapi ikan tu, ya. Fa aqbala mawj bi khitani yadribuha hatta yalqiyaha fil hafira, fa iza kana yaumul ahad fa akhazahu, dia pun ambil lah, kumpul, faja'ala rajulu yaswi as-sama, maka dia mulalah panggang. Maswi ni panggang ikan tadi, ya. Fayajid jaruhu rawahihahu, jiran dia bau ikan panggang, ya. Rawahih itu bau. Fasa'alahu, dia pun tanya, macam mana dapat ikan banyak sangat, bau sedap ni, ya. Fayukhbirahu, dia pun dia pun bagi tahu macam ni. Fayada'u mislama sana, fayasna'u ma mislama sana ajaruhu, dia buat macam jiran dia buat, hatta fasyafihim aklu sama, sehingga tersebar luas di kalangan mereka perbuatan melanggar firman Allah Ta'ala, larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Itu cerita dia, ya. Bermula daripada situ, semua pakai ikut dan ikan free, ya. Sebagai balasan, tengok muka surat 186, ya. Sebagai balasan mengingkari perintah, mereka disumpah menjadi seperti binatang tanpa akal, kesedaran dan fikiran. Kehidupan mereka terumbang-ambing dan tidak menentu, dikuasai hawa nafsu. Seperti kera sumbang yang asyik dengan telatah naifnya, dan babi yang gairah dengan syahwatnya, ya. Jadi dengan sebab demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada mereka oleh kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ketika itu kata ulama tafsir, ada 3 kumpulan. Ketika berlaku peristiwa ini, ada 3 kumpulan. Pertama, kumpulan yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Firqatun irtakabat mahzur, dia langgar perintah Allah Ta'ala. Orang kata jangan tangkap ikan hari Sabtu, dia tangkap juga, yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahtalu ala istiyari sama, dia menghalalkan. Allah peduli apa, ya, tangkap aja ikan rezeki kita, ya, yaumas sabt. Dan kumpulan yang kedua, kata ulama, kumpulan yang firqah nahat anzalika, dia larang, hampa jangan tangkap ikan, ini larangan Allah Ta'ala, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka. Mereka tak peduli, nak tangkap juga. Kata ulama, waqtazalat hum, tinggal, dia pun lari tinggal. Dia bagi nasihat, tak dengar kata sangat, tinggal. Lantak ampalah. Dia tahu dah azab akan datang, dia tinggal. Kemudian kata ulama, muncul kumpulan yang ketiga dalam masyarakat ketika itu, masyarakat karya ilah itu, kumpulan yang sakatat, dia diam membisu. Sakatat falam taf'al mahzurat, kata ulama, dia tak lakukanlah, ada Tuhan larang, tak payahlah kita tangkap ikan pada hari Sabtu, ya. Dia diam, kita ikutlah. Tuhan kata jangan buat, kita jangan buat. Tuhan suruh buat, kita buat,
Dia diam. Dia kerja hai dia aja. Lantak hang lah aku kerja aku. Kerja aku taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sakatat lam taf'al mahzurat wa lam tanha firqah. Dia tak larang pun puak yang satu tu. Lantak depa lah. Ya. Faqalat lil munkirah. Bahkan dia kata pula. Dia kata pula kepada orang yang menghalang tu, hang gatai-gatai halang depa buat apa? Kemudian yang ketiga ni, Allah Subhanahu wa taala menakalkan dalam Al-Quran. Ya. Wa iz qalat ummatun minhum, ingatlah ketika mana berkata satu kumpulan daripada mereka, lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa iz qalat ummah, kumpulan yang tadi tu, yang diam tadi, sakatat tadi, diam, tak peduli, dia kata pula orang yang mencegah tu, dia kata, yang hampa lima ta'izuna qauman, kamu yang sibuk-sibuk beri peringatan kepada kaum ni pasal apa? Kaum yang Allah Taala akan musnah, akan azabkan mereka dengan azab Allah Taala. Lantak le pun nak buat, tak mau ikut. Jawab orang yang mencegah tadi, kata apa? Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nanti bila soal Allah Taala tanya, aku boleh habang, aku dah cegah mereka, mereka buat juga. Cegah mereka, mereka buat juga. Aku dah lepas dah tanggungjawab aku. Aku dah amal ma'ruf nahi munkar dah. Aku dah lepas dah. Jadi dia kata qalu ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu patuh, takut perintah Allah SWT, laksanakan apa yang Allah suruh. Ya. Di sini para ulama berselisih pendapat berdasarkan balasan Allah Taala, iaitu lalu Allah Taala murka, Allah jadikan di kalangan mereka sebagaimana ayat yang kita baca tadi, faqulna lahum kunu qiradatan khashiin, maka kami berkatalah, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi azab Allah Taala datang dalam bentuk kera. Siapa yang jadi kera tu? Adakah kumpulan satu, kumpulan dua, ataupun kumpulan tiga? Bahkan para ulama bukan setakat itu sahaja. Ya. Kata kalau kita lihat pendapat ulama, ya, utamanya Al-Awfa wa qala Al-Awfa. Tak ada dalam kitab ni juga. Saya ambil dalam tafsir Ibn Katsir. Ya. Sebab kalau ikutkan kitab ni dia terlalu ringkas. Tak dapat huraian yang menyeluruh. Ya. Cuma dia sekadar bagi tahu yang macam tu secara umum. Kita kena tengok secara mendalam, ya. Wa qala al-Awfa. Al-Awfa ni ulama tabi'in. Ya, dia berkata dalam kitab Ibn Katsir, qala Ibn Katsir, dia benar muatkan qaul al-Awfa. Dia kata faja'alallahu minhumul qiradata wal hanazira, ya, wa abadut taghut. Dia berkata bahawa berdasarkan firman Allah Ta'ala menjadikan mereka di kalangan mereka kera-kera dan babi, ya, dan penyembah berhala wa anazir taghut. Maka dia mengeluarkan pendapat berdasarkan firman Allah SWT ini, yang muda menjadi kera, yang tua menjadi babi. Tu dia tuan-tuan, azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana langgar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Yang muda jadi kera, yang tua jadi babi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, faja'alallahu minhumul qiradata wa hanazira wa abadut taghut. Kata Al-Awfa, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Sambungan penjelasan tadi. Jadi siapa yang kena ni? Siapa yang jadi kera? Siapa yang jadi babi ni? Golongan satu ke, golongan dua ke, golongan tiga? Kita tengok pendapat ulama. Pendapat ulama. Pendapat ulama tafsir lah. Ya. Kata ulama tafsir, ya. Fanassa ala najati an-nahin wa halaq az-zalimin. Pertama, ya.
Nas dengan jelas menunjukkan selamatnya, ya, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, golongan yang menghalang. Dia tak jadi kera dan dia tak jadi babi. Dia menghalang, dia mencegah. Tapi apa buat juga? Najah an-nahil wa khalaq az-zalimin. Yang jadi kera, yang jadi babi, golongan yang pertama yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudiannya wasaqatat anisyaqitin lianna al-jaza min jinsil amal. Ya. Orang yang diam tadi, orang yang diam membisu tu tidak dikena balasan menjadi kera dan tidak kena balasan menjadi babi, kata ulama. Walaupun dia diam, dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat siapa? Ini pendapat daripada Ali bin Abi Talha Ibnu Abbas. Kerana kata Ali, Abi Talha dan Ibnu Abbas, bila datangnya kemurkaan Allah Ta'ala, datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengangkat dua golongan tersebut. Kerana pada ketika itu, ya, tidaklah lagi secara menyeluruh keseluruhannya, sehingga masih ada orang yang bangun mencegah dan menghalang. Kalau tidak ada langsung, satu kampung tu jadi kera, jadi babi, kata ulama. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau satu kampung tu tak ada langsung yang buat amar ma'ruf nahi mungkar, tinggal satu golongan sahaja, golongan yang hanya melanggar perintah Allah Ta'ala, kata ulama, ketika itu semua pakat jadi kera, jadi babi. Oleh kerana masih ada golongan yang kedua, golongan yang mencegah, Allah Ta'ala hanya mengenakan golongan yang zalim, mengangkat orang yang mencegah dan orang yang bersama-sama golongan yang mencegah tadi. Walaupun bunyi ayat dia macam masuk buat hal sendiri, tapi kata ulama tak, ya. Kerana dia kata apa? Dia kata Inna Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'azibu al-amah bil amal hasah. Ya. Allah Ta'ala tidak mengazabkan semua orang pada ketika itu dengan amalan jahat sekelompok ni saja. Allah Ta'ala selamatkan orang yang mencegah, ya, dan mengenakan azab pada orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau dah semua buat, baru Allah Ta'ala bagikan azab pada semua orang pada ketika itu, ya. Begitu juga dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, kata ulama, falamma nasu ma zukiru bihi, dalam Quran, apabila mereka lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala, anjaynal ladzina yanhauna anisu, kami bangun selamatkan orang yang mencegah kemungkaran, wa akhadnal ladzina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun, kamu kenakan azab yang pedih pada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata pendapat yang kedua, ya, as-sakitin, orang yang diam tu, membisu tadi, tegah pun tidak tadi, dia pun kena azab. Tapi pendapat yang terpakai di kalangan ahli tafsir, pendapat yang pertama, wallahu a'lam bissawab. Itu pendapat ulama tafsir, ya. Kerana masih ada orang yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah kena ada dalam masyarakat kita. Kalau semua buat melanggar perintah Allah Ta'ala, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, satu, habislah kita semua, ya. Ini bala yang datang pada kita ini kerana masih ada lagi doa daripada mereka yang Allah Ta'ala sayang, sehingga diberi peluang kepada kita untuk terus berada walaupun dilanda COVID. Tidak, tuan-tuan. Kalau semua sekali melanggar perintah Allah Ta'ala, nescaya kita semua pakat kena COVID lah. Ada lagi doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah besarnya rahmat Allah Ta'ala. Ya. Berdasarkan pendapat inilah. Okey, tengok sambung.
Sebagai balasan mengingkari perintah, mereka disumpah menjadi seperti binatang, hidup tanpa akal dan kesedaran fikiran. Kehidupan mereka terumbang-ambing dan tidak menentu, dikuasai hawa nafsu seperti kera sumbang yang asyik dengan telatah naifnya dan babi yang gairah dengan syahwatnya. Kan babi dengan syahwat dia, tak kira lah, larang-larang lah, yang penting dia kenyang. Babi tak sendiri dia makan. Kan? Dia tu lah. Mereka melakukan kemungkaran secara terang-terangan dan menjauhi nilai-nilai murni manusiawi hingga mereka dipandang hina oleh manusia. Mereka tidak lagi dilihat layak untuk dicampuri dalam pergaulan dan bermuamalat. Okey, kita perbahaskan yang seterusnya. Maksud menjadi kera yang hina ialah mereka dijauhkan daripada kebaikan, terhina dan tersisih. Mujahid berkata, mereka tidak disumpah menjadi kera dan rupa asalnya tidak ubah, tetapi diubah hati budi mereka. Ya, ada pendapat ulama, ada dua. Satu pendapat Mujahid, dia bawa keluar pendapat Mujahid dulu. Siapa Mujahid ni? Mujahid ni tabi'in. Ya, Mujahid, ya, Mujahid bin Jabir Al-Quraisy, ya. Dia tabi'in, ya. Dia kata mereka ini tidak menjadi kera, puli kera, sepenuhnya kera. Jiwa sahaja jiwa kera, jiwa sahaja jiwa babi, tapi rupa paras adalah manusia. Yang jadi kera perangai, tingkah laku, rupa masih lagi manusia. Itu pendapat yang pertama Mujahid. Dia kata macam itu. Ya. Dan seterusnya ada pendapat yang kedua daripada ulama, jumhur ulama, mereka menjadi kera sepenuhnya. Kata ulama, maknawiyun wa suratun, dalaman dan luarannya sungguh menjadi kera. Sungguh kera. Rupanya kera, perangainya kera. Mujahid kata tak, perangai kera, rupa manusia. Jumhur kata tak, dalam pun kera, luar pun kera. Itu jumhur ulama. Ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama. Yang kuatnya pendapat jumhur ulama. Dan kemudian dikatakan, ya, dalam satu riwayat juga daripada Ibnu Katsir, ya, yang berbunyi, famassahahumullah qiradata bima'siyatihim is yaqulu la yahyuna fil ardi illa salasata ayyamin walam ya'kul walam yashrab walam yatanasal wa kadzalika yaf'alu biman yasha wa yuhawwiluhu kama yasha. Maksudnya Ibnu Katsir menyebut dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, pendapat daripada Qaul Ad-Dhahhak, ya, daripada Ibnu Abbas, riwayat daripada Ibnu Abbas. Ad-Dhahhak ambil daripada Ibnu Abbas, Ibnu Katsir nakalkan pendapat itu. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menukarkan mereka, ya, sebahagian mereka menjadi kera sungguh. La yahyuna fil ard, mereka tidaklah hidup di atas muka bumi ini. Tidak hidup di atas muka bumi ini. Yahya hidup. La yahyuna fil ard, tidak hidup di atas muka bumi ini illa salasata ayyamin, melainkan 3 hari saja. Hidup 3 hari saja. Pok-pok kera, pok-pok jadi babi ni hidup 3 hari saja, tuan-tuan. Kata pendapat ni, ada kebenaran dia, ya. Hidup 3 hari saja. Walam yakul, tidak makan apa-apa. Walam yashrab, tidak minum. Syariba, minum. Walam yatanasal, tidak berjima antara satu sama lain. Kalau berjima, habis dah, lahir dah anak kera, anak babi. Tak ada. Ya. Wa kadzalika ya'mal liman yasha wa yuhawwilu kama yasha. Begitulah Allah Taala melakukan apa yang kehendakinya dan menukarkan apa yang dikehendakinya. Kata pendapat ini hanya 3 hari saja. Tidak ada zuriat.
diazab selama 3 hari, rupa kera, perangai kera, rupa babi, perangai babi, selama 3 hari saja. Tapi Mujahid kata tak, perangai je kera, luar masih lagi manusia. Jadi kata Mujahid, pendapat jumhur diperakui, ya. Hati mereka, sambung kata Mujahid, hati mereka tidak lagi dapat menerima nasihat dan pengajaran, kata Mujahid lah, dan tidak dapat memahami peringatan. Ini merupakan satu gambaran kiasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, kata Mujahid, sama seperti Allah Taala berfirman, masalul ladzina humilut taurat summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bandingan orang Yahudi yang ditugaskan melaksanakan hukum Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawabnya, samalah seperti kardai yang memikul kitab-kitab besar sedangkan ia tidak mengetahui kandungannya. Kandungan ni maksudnya sama seperti kaldai, bukan jadi kaldai sungguh, kan? Jadi pendapat Mujahid ni macam tak terpakai, kan? Ini ayat lain. Ini sama seperti kaldai. Kaldai dengan perangai orang Yahudi, sama ikut ajaran Taurat, samalah, kan? Apa yang Tuhan dia suruh, semua dia terima, bawa. Kata terima Taurat, terima. Buat tak mau, sama dengan kaldai, kan? Sambung. Menurut saya dah cerita tadi, betul lah. Menurut majoriti ahli tafsir, ayat tersebut bermaksud bahawa bentuk rupa mereka berubah disebabkan maksiat yang mereka lakukan, iaitu fizikal mereka. Fizikal maksudnya surah mereka, suratun, ya, luar mereka, ya, bertukar menjadi kera. Fizikal mereka bertukar menjadi kera. Ya, itu pendapat ulama, majoriti ulama, ya. Imam Qatadah menambah. Qatadah ni apa nama? Seorang ulama lah, ya, ulama zaman tabi'in, ya. Dia kata apa? Qatadah berkata, anak-anak muda menjadi kera dan orang tua menjadi babi. Tiada yang selamat kecuali orang yang mencegah orang lain melakukan kemungkaran, manakala yang lain semuanya binasa. Ya. Kemudian kita sambung. Orang yang diubah rupanya disumpah tidak melahirkan keturunan, tidak makan, tadi dah baca dah, dan tidak minum. Mereka tidak hidup lebih daripada 3 hari. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala lakukan dan mengubah sesuatu yang dikehendaki mengikut kehendaknya. Ya Allah, tuan-tuan, ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan susah, mudah sangat, ya. Terdapat ayat-ayat lain, surat 186 bawah, terdapat ayat-ayat lain yang sama maksudnya dengan ayat di atas, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang bacaan tadi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal hanazira wa 'abadat taghut. Dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah taghut, syaitan. Yang muda kata Al-Awfa, kata Qatadah, yang muda menjadi kera, yang tua menjadi babi. Itu pendapat dia, jelas, ya. Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir dibawa pula satu sanad, ya, daripada riwayat yang lain. Ibnu Katsir dia banyak mengumpul riwayat, ya. Ibnu Katsir, dia kata yang sahihnya, dia kata perbuatan sumpahan ke atas mereka adalah secara maknawi, dari segi gambaran sahaja yang lebih Allah sahaja yang mengetahuinya. Ibnu Katsir dia bawa pendapat ulama. Ulama kata macam ni, ulama kata macam ni, ulama kata macam ni. Dan sekali Ibnu Katsir dia tutup apa? Allah sahaja yang lebih mengetahuinya. Wallahu a'lam. Sebab kita tak ada zaman tu. Ibnu Katsir dia nakalkan dalam kitab dia. Kemudiannya dia buat tutup, dia buat kurungan Allah wallahu a'lam. Mana satu wallahu a'lam. Jadi kita pun macam itu, wallahu a'lam. Tapi benda ni berlaku. Yang pentingnya dia berlaku. Ya, berlaku
kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya mudah di sisi Allah taala. Ya. Sambung lagi. Walau apapun keadaannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membalas Bani Israel dengan mengubah bentuk mereka, baik apa sekalipun bentuk penukaran tersebut. Ia adalah balasan ke atas setiap orang fasik yang derhaka, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, itu dah masuk pada pengajaran hujung dah. Ya. Ini kerana tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang ayat kita bacakan di hujung tadi, ya. Tersebut apa? Perkataan fasik, ya. Dia kata apa? Ayat yang kita baca tadi, kerana fasik kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita baca tadi dalam surah apa tadi? Surah Al-A'raf ayat 63 tadi, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, dengan apa yang telah mereka lakukan kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar perintah Allah taala fasiklah. Ya. Fasik itu pula ada pula kategori, fasik yang muslim kah, yang kafir. Ini ya, wallahu alam, ya. Kafirlah. Ya. Melanggar perintah Allah taala. Pengajaran daripada peristiwa di atas bolehlah menjadi ikhtibar kepada orang-orang yang mengetahui, dengan erti ia dapat menghalang mereka daripada melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ia juga menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, kerana orang yang benar-benar bertakwa akan mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut dan menjauhi batas-batas larangan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batas-batas larangan Allah, janganlah kamu menghampirinya untuk langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pedoman hidup dan hukum hakam, masuk bab pengajaran 187, ya. Fiqhul haya wal hukum. 3 perkara penting ditunjukkan oleh ayat di atas. Pertama, berkenaan dengan Gunung Tur diangkat. Dulu cerita pasal Gunung Tur diangkat, kan? Yang kedua, berkenaan mereka disumpah dan berubah bentuk menjadi kera dan babi, suratun maknawiyun, ya. Yang ketiga, penampilan pengajaran bagi golongan derhaka yang mengingkari perintah dan larangan Allah Taala, disumpah, diazab oleh Allah Taala menjadi kera dan babi. Peristiwa Gunung Tur diangkat ke atas kepala orang Yahudi bagaikan gumpalan awan besar adalah sebagai satu peringatan, ancaman dan ugutan. Ayat ini menjelaskan lagi keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, wa isnataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengangkat gunung Tur Saina di atas mereka Bani Israel bagaikan gumpalan awan. Allah Taala cabut, ya, cabut sungguh, bukan gempak nak cabut. Kalau kita gempak budak-budak, kita kata nanti, ya, kita nak tak buat lagi. Ni Allah Taala cabut sungguh, letak. Tinggal nak arah malaikat bagi jatuh je. Kalau kata arah Allah Taala, jatuh. Tapi jatuh tak? Jawapannya tak jatuh. Macam mana ulama kata tak jatuh? Kalau kita buka ayat Allah Taala yang kita baca tadi, kita akan jumpa perkataan kata ulama, walau. Kita buka balik muka surat 184. Saya nak buktikan kepada tuan-tuan, ini pendapat ulama tafsir. Dia kata apa? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasyirin. Ayat 64. Apa terjemahan dia? Kalaulah Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala kata kalaulah tidak kerana kurnia Allah, kalaulah tidak kerana kurnia Allah dan rahmatnya, belas kasihan Allah Subhanahu Ta'ala kepada kamu orang Yahudi Bani Israel pada ketika itu,
nescaya kamu menjadi orang-orang yang rugi. Berlaku tak? Tak berlaku. Tapi angkat sungguh. Beringgut kata ulama tafsir. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang saya bacakan tadi, ke surat 188 atas tu, wa isnataqna. Ya. Nataqna tu maksudnya angkat sungguh. Ya. Kata Abu Ubaidah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah dapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud nataqna, kata Abu Ubaidah, za'za'na, goncang, cabut sungguh, ya, keluarkan daripada tempatnya, fastahrajnahu min makanihi, duduk atas kepala. Itu dia. Wallahu a'lam. Tapi jatuh tak? Tak jatuh. Kerana apa? Kerana rahmat dan belas kasihan Allah Ta'ala. Kalau tidak, tak ada orang Yahudi sekarang ni. Kalau sekedar tak ada di bumi Palestin, tak ada Yahudi. Itu cerita dia kata ulama. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah, muka surat 188 tu, ya. Wa isnataqna tu kita sambung pada peristiwa mengangkat Bukit Tur, sebab dia banyak peristiwa kata ulama. Satu peristiwa berlaku bersama-sama dengan Nabi Musa, kata ulama pun bersisi pendapat. Satu peristiwa lagi, banyak lagi berlaku bila di bawah, apabila selesai mereka bertaubat, kata ingin bertaubat, Allah Ta'ala suruh bunuh sesama sendiri, dia tak mau ikut, Allah Ta'ala cabutkan bukit. Kata ulama lagi, ada di kalangan mereka, di kalangan ulama tafsir, apabila mereka masuk bumi Palestin, bumi Baitul Maqdis, suruh sujud kepada Allah Ta'ala, tak mau sujud, Allah Ta'ala angkat lagi bukit Tur Saina. Itu kata ulama. Ada tak kurang dalam kita ada 3 peristiwa yang menunjukkan mengangkatnya bukit Tur Saina oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Malaikatlah yang mengangkat, ya, malaikat yang mengangkat. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung pada kuliah yang lalu, sama-sama saya dan tuan-tuan mengambil pengajaran daripada tafsir ini, ya, sebagaimana yang saya ulang setiap kali dalam tafsir, iaitu al-ibaratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pengajaran itu adalah daripada lafaz yang umum, bukan daripada lafaz yang khusus. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf tuan-tuan jika atas terkasar bahasa. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.